Okey, kita pergi kepada muka surat 35. Okey, dalam buku teks ya, kita lihat contoh 1. Contoh 1, okey. Sila selak buku teks kamu. Contoh 1, kita ada beberapa contoh di sini ya. Berikan 2 contoh nombor yang mewakili asas-asas ini ya, 2 contoh. Okey, kita cuba bincangkan. Asas nombor 2. Maksudnya asas 2 lah tu ya. Dia minta asas 2. Apakah contoh nombornya? Dia bagi pada kita 10. Bukan 10 ya, kita sebut sebagai satu sifar asas 2. Kita tak boleh sebut 10. Tak boleh ya. Kita kena sebut satu sifar asas 2. Dan contoh yang kedua, dia bagi pada kita satu sifar satu asas 2. Kalau dalam English sedap sikit lah. 1001 base 2. Cik, kan? Dia nampak lebih standard lah kan? Itulah. Okey, so asas 2 kita beginilah ya. Okey, tadi kita dah belajar ya. Asas 2 ni dia mesti terdiri daripada berapa digit? Berapa digit yang dibenarkan? Okey, 2 digit sahaja. Apakah digit itu? Digit sifar dan digit 1. Ini sahaja digit-digit yang boleh digunakan. Jadi untuk contoh nombor asas 2, dia mesti menggunakan nombor-nombor ini sahaja. Okey, tapi cikgu boleh ke letak sampai 4 macam ni? Boleh, tak ada masalah ya. Yang penting kamu hanya gunakan 2 digit itu sahaja. Contoh yang lain, kamu boleh tulis dia 1 asas 2. Kalau nak best lagi, 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 asas 2. Kan? Nampak macam hebat lah, panjang kan ya. Okey, yang penting hanya menggunakan digit itu sahaja, digit yang dibenarkan ya. Okey, contoh kita tengok lagi beberapa contoh dalam sini dalam jadual. Okey, cuba kita perhatikan asas yang ke-7. Asas 7 ya. Asas 7. Okey, asas 7 dia bagi contoh pada kita 6 4 asas 7, 4 6 3 asas 7. Okey ya. Tolong tulis dengan berhati-hati di mana nombor asasnya lebih kecil dan duduk di sebelah bawah. Okey. Ya, jangan tulis besar-besar. Jangan kamu tulisnya begini, 6 4 7. Itu adalah salah. Itu 647. Ini salah. Ataupun kamu tulis dia 64 duduk kat atas. Ini apa ni? 64 kuasa 7 pun salah. Jadi nak tulis macam mana yang betul? 64 asas 7. 7-nya di mana? Di bahagian bawah dan kecil. Okey? Jadi make sure tulis dengan betul. Ya. Okey, jadi kita tengok bagaimana kita nak kenal pasti adakah jawapan ini betul ya. Okey, untuk asas 7, digit apa yang dibenarkan? Okey, mestilah sehingga digit 6. Very simple nak ingat kan? Mula dengan sifar 1 2 3 4 5 6. 7 kita tak nak ya, jangan ambil. Sebab dia asas 7. Okey, jadi nombor-nombor yang kita boleh gunakan untuk mewakili asas 7 mestilah memiliki digit-digit ini sahaja. Okey, contoh 64 asas 7, 463 asas 7. Ataupun kamu boleh buat begini. Banyak lagi nombor yang boleh buat. 2360 asas 7. Ataupun 435 asas 7. Apa-apa sahaja asalkan nombor itu menggunakan digit yang dibenarkan. Okey, boleh ya? Okey, kita pergi seterusnya kepada nilai tempat. Okey, nilai tempat muka surat yang sama juga, muka surat 35. Ya, kita cuba tengok contoh yang diberikan. Apakah yang dimaksudkan dengan nilai tempat? Satu lagi istilahnya nilai digit. Okey. Jadi kita tengok yang pertama dulu. Nilai tempat. Okey, nilai tempat kebiasaannya ataupun memang itulah ya.
dia diwakili oleh dia punya kuasa, asas dan kuasa. Dia ada nombornya dan dia ada kuasanya. Ataupun kamu belajar tingkatan 3 dulu, kita panggil sebagai indeks, kan? Tingkatan 3 dulu ya. Itu adalah nilai tempat, bukan nilai digit. Okey, contoh ya. Kita tengok. Contoh kalau dalam jadual itu, kita ambil nombor yang agak besar sikit lah ya. Okey, asas 5. Contoh, kita nak ambil nombor dalam asas 5. Okey. Bermaksud, nilai tempatnya mengikut nilai yang dikehendaki, ataupun bagaimana yang disebut ya. Okey, mengikut apa yang kita nak lah. Contoh macam ni. Okey, asas 5 ni dibagi kat sini, contohnya ialah nombor 78125. 78125. Okey. Jadi A-nya ialah 5 asas 7. 5 asas 7. 5 kuasa 7. Okey, nilai tempatnya. Jadi, okey, nilai tempat itu sebenarnya kamu kena buat sedikit kiraan lah. Kiraan ya. Sedikit kiraan. Kenapa? Contohnya asas 5 tadi kan. Dia bagi 5 kuasa 7. Berapa dapat kalau guna kalkulator? 5 kuasa 7 dapat 78125. Nampak yang ini jawapannya. 78125. Okey, 5 kuasa N. Apakah N? Kalau ikut kat sini dia letak 7 lah. Jadi 5 kuasa 7, nilai tempatnya ialah 78125. Ini nilai tempat dia. Okey, macam mana kamu nak tahu? Nanti kita tengok soalan. Sebab soalan tu dia akan nyatakan tempat mana yang dia nak. Yang ini hanya sebagai contoh sahaja. Okey, katakan 3, okey, asas 3 tu 3 asas 5. 3 asas 5, 3 kuasa 5. Apakah nilai tempatnya? Jadi kamu tekan kalkulator lah. 3 kuasa 5 kamu dapat 243. Jadi itulah nilai tempat bagi 3 kuasa 5 tadi. Itulah nilai tempat dia. Okey. Jadi dia ada beza sedikit dengan nilai digit. Okey, nilai digit dia lain sedikit. Ya, nanti kita tengok soalan-soalannya. Nanti insya-Allah kamu boleh faham. Saya akan pisahkan bagaimana kamu nak kenal pasti ini nilai tempat, ini nilai digit. Okey?